Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Subihi bin Haji Marsan, Tuan Pengetua SMK Gedansa, yang dihormati Encik Yusri bin Yassin, penolong kanan pentadbiran, Puan Hajah Dewi Sajaratuddin Lahori, penolong kanan Hal Ehwal Murid, Puan Hajah Hasnah Muhammad, penolong kanan Co-Curriculum, Puan Jamilah binti Muhammad YDP PIBG, yang berbahagia, penceramah jemputan kita pada malam ini, Encik Ahmad Izhar bin Ahmad Nazri, atau lebih dikenali atau popular nama ini iaitu Da'i Izhar. Rakan-rakan guru, warga pendidik, ibu bapa, juga tak lupa yang menjadi kumpulan sasaran kita pada malam ini, iaitu pelajar-pelajar SMK Gedansa khususnya, dan insya-Allah mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar di Hulu Selangor lah, amnya. Baik, pertama sekali alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Baik, tanpa melengah-lengahkan masa, seperti biasalah untuk mendapatkan keberkatan majlis. Jadi majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Subki bin Muhammad Zaini bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nahmaduka ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala rasulil amin al-hadi ilal haqqi wa ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya arhamar rahimin, pada permulaan majlis kami pada malam ini kehadrat-Mu ya Allah kami pohonkan agar Engkau bantu kami dalam menggerakkan segala usaha dan kerja kami ini dengan penuh keikhlasan, dengan kesungguhan dan ketekunan, dengan kesabaran dan ketabahan, dengan kecerdasan akal dan kekuatan badan. Justru ya Allah, bersempena program motivasi murid pada malam ini, Engkau redai dan berkatilah majlis ini. Ikhlaskanlah hati kami, lapangkanlah dada dan jiwa kami. Mudahkanlah segala urusan kami.
leraikanlah segala masalah yang bakal menimpa kami. Ampunkanlah kami dan peliharalah kami, ya Allah, daripada melakukan dosa dan kesalahan. Allahumma ya arhamar rahimin, Engkau permudahkanlah anak-anak kami dalam urusan mereka menimba ilmu demi kerana memenuhi perintah-Mu, ya Allah. Lapangkanlah jiwa mereka mengharungi ujian-Mu dan berkatilah mereka dengan rahmat-Mu. Allahumma ya arhamar rahimin, Kau sinarilah hati mereka dengan nur ilmu yang menjadi petunjuk di kala kegelapan, menjadi panduan di kala tersesat jalan dan jalan keluar ketika kesulitan. Allahumma ya Allah, ajarlah mereka mengenai tauhid dari kesesatan, kebenaran dari kebatilan, keadilan dari kezaliman. Kenalkan mereka, ya Allah, akan jalan-jalan hidayah, membezakan antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, antara dosa dan pahala, antara ma'ruf dan munkar. Allahumma ya arhamar rahimin, Engkau campakkanlah kesedaran dalam hati anak-anak didik kami ini yang masih keras hatinya, suka bermain menghambur waktu pada perkara yang melalaikan, menghabiskan masa dengan internet tanpa kesudahan. Sebaliknya, bantulah anak-anak kami ini memenuhi masanya dengan perkara berfaedah untuk masa hadapan, mengulang kaji dan mendapatkan bimbingan guru terhadap apa yang tidak mereka fahami tanpa rasa malu yang merugikan. Allahumma ya arhamar rahimin, Engkau peliharalah mereka dengan keimanan. Lindungilah mereka daripada sebarang musibah dan kecelakaan. Didiklah mereka dengan hidayah-Mu yang berterusan. Jadikanlah mereka mudah untuk melaksanakan tuntutan dan kewajipan sebagai hamba yang beriman. Kejayaan yang mereka capai sebagai pendorong untuk terus berada di dalam jalan kebenaran. Menjadi anak yang soleh dan solehah, penyumbang kebahagiaan keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ya arhamar rahimin, tidak ada apa yang kami harapkan dalam pengakhiran majlis nanti, ya Allah, agar segala apa yang anak-anak didik kami terima hasilnya sepanjang program ini mendapat restu dan redha dari-Mu. Ingatkanlah kembali untuk mereka jika ada apa yang akan mereka lupa. Ajarkanlah kembali untuk mereka jika ada apa yang akan mereka tidak ketahui. Tunjukkanlah kembali kepada mereka jika ada apa yang akan mereka salah. Bimbinglah mereka atas segalanya itu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dengan rahmat kasih sayang-Mu. Allahumma ya Rabbana, alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Subki di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan doa sebentar tadi akan memberi keberkatan dan kelancaran kepada majlis kita pada malam ini, insya-Allah, daripada awal hingga akhir lah. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz ya. Jadi mungkin Ustaz boleh ambil masalah untuk bersama-sama kita di ruangan yang mengikut keselesaan Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Jadi untuk mewakili pihak pentadbir bagi memberi sedikit ucapan sepatah dua kata bagi majlis kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Yusri bin Yasin, penolong kanan pentadbiran SMK Gdansk. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator kita, Cikgu Jamsari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada yang diraikan penceramah jemputan Dai Iza atau nama sebenarnya iaitu Ahmad Izhar bin Ahmad Nazri, kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini. Yang berusaha juga iaitu kepada Puan Dewi Sajaratuddin bin Haji Lahori, penolong kanan Halim Murid. Yang berusaha Puan Hajah Hasnah binti Muhammad, penolong kanan Co-Curriculum SMK Gedangsa. Barisan Guru Kanan SMK Gedangsa, para ibu bapa, anak-anak murid terutama dari Gedangsa serta hadirin dan hadirat semua. Saya diberi masa agak singkat kerana kita akan memberi ruang sepenuhnya kepada dai kita pada malam ini. Alhamdulillah kita diberikan ruang dan peluang kali yang kedua untuk mengadakan motivasi ini Tuan Moderator. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, kerajaan telah mewawarkan bahawa apa yang saya bincangkan berkenaan dengan lawatan, rentas sempadan, pelancongan, kan? Tetapi bila kita lihat sambutan, pelancongan, rentas sempadan sampai jalan pun penuh, kita tengok kebelakangan ni. Tetapi dalam PDPR kita masih lagi sebenarnya merosot peratus kehadiran. Ini pula sekolah dijangkakan akan dibukakan dalam fasa ketiga kalau ikutkan SMK Gedangsa ataupun dalam negeri Selangor. Jadi mungkin lewat. Dan untuk bulan 10 ni kita akan meneruskan lagi PDPR kita. Jadi sama-samalah kita kalau ikutkan banyak bermuhasabah dengan PDPR apa yang berlaku pada hari ini. Baik, menurut saya nak petik daripada Taidin Sulaiman, motivasi adalah sesuatu mungkin yang menimbul dan menyemarakkan keinginan, keberanian dan kesungguhan untuk mencapai sesuatu matlamat yang benar-benar diingini serta diyakini oleh yang boleh dicapai atau diperoleh. Oleh itu, motivasi sangat diperlukan untuk memberi impak perubahan positif sebenarnya di dalam diri dan kesedaran terhadap kepentingan belajar bersungguh-sungguh, terutama apabila terpaksa belajar sejarah PDPR. Kita nampak kebelakangan ni bukan dikatakan cikgu yang syok sendiri. Kita perlukan sambutan, bukan sambutan yang hangat macam artis lah. Kita perlu memandang masa depan diri kita, terutama pada murid-murid kita di Gedangsa, apa yang diingini. Okay? Antara isu-isu yang timbul apabila belajar sejarah PDPR adalah peratus kehadiran yang sangat rendah. Ada antara faktor yang menyumbang isu tersebut adalah disebabkan kurangnya motivasi. Sehubungan dengan itu, satu program motivasi yang telah dirancang dan akan dilaksanakan akan dapat memberikan kesedaran kepada murid bahawa kejayaan tidak akan datang tanpa usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi saya rasa dah berucap panjang dah tu. Saya mewakili pengetua Tuan Haji Subhi menyampaikan salam kepada semua hadirin, guru-guru dan juga kepada Ustaz, Da'i. Beliau mohon maaf dan kemungkinan akan masuk dalam program ini agak lewat sedikit kerana beliau ada satu lagi program yang patut dihadiri. Jadi sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Encik Yusri bin Yassin, PK pentadbiran yang mewakili ketua kita yang tidak dapat hadir di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkanlah. Kemungkinan dia akan hadir juga malam ni walaupun sedikit kelewatan. Jadi terima kasih Encik Yusri. Jadi mungkin Encik Yusri nak mengambil ruang yang lebih selesa lepas ni mungkin melalui secara live di channel seperti rakan-rakan kita yang lain ataupun macam mana kita bagi peluang pada Cik Yusri lah. Jadi terima kasih di atas ucapan sebentar tadi ya. Okey, tidak membuang masa, saya rasa Ustaz pun dah selesa, dah ada ruang. Saja saya baca lambat-lambat tadi bagi ruang Ustaz bagi mengambil keselesaan di stage. Jadi bolehlah Ustaz tambah sedikit apa yang saya terlupa ataupun info yang tak berapa nak betul, dan seterusnya memberi ruang sepenuhnya kepada Da'i Izhar untuk membawa ataupun topik yang kita angkat malam ini, iaitu topik berkenaan dengan bagaimana kita nak mengembalikan motivasi pelajar kita, khususnya pelajar SMK Gedangsa yang orang kata berkelip-kelip di ambang pembelajaran secara PDPR ini. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Da'i Izhar. Dipersilakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah berkati setiap saat kita berada dalam majlis ilmu walaupun tidak bertentang mata berhadapan, tapi moga-moga saat kita ni, masa kita ni, jiwa kita yang kita bagi pada malam ni, Allah berikan keberkatan, Allah berikan keampunan dan Allah angkat dosa-dosa kita dan Allah tingkatkan darjat kita di sisinya insya-Allah. Baik, terima kasih pada guru pengacara majlis yang saya hormati, barisan-barisan pentadbir dan juga guru-guru pendidik SMK Gedangsa. Dan seterusnya kepada yang kita raikan malam ni, adik-adik pelajar SMK Gedangsa, apa khabar, semua sihat ke? Okey guys, malam ni saya buka YouTube untuk tengok komen-komen korang semua. So maknanya korang boleh komen dekat bawah ni, sebab saya tak nak jadikan sesi ni macam sesi terlalu strict sangat. Maksudnya ni bukan sesi korang nak belajar macam dalam kelas. Ni sesi kita nak menyembang je, kita nak sembang-sembang je. So korang semua boleh drop korang punya komen dekat bahagian bawah dekat YouTube tu. Saya akan baca nama korang dan juga korang punya komen-komen kat bawah. So terlebih dahulu, boleh tak nak tahu korang ni dah ready ke belum untuk sesi malam ni? Kalau korang dah ready, siapa dah ready boleh tak komen kat bawah, saya dah ready. Alright, so saya nak baca tengok berapa ramai yang dah ready sebenarnya untuk sesi malam ni. Okay, boleh komen kat bawah, saya baca komen-komen adik-adik semua yang ada yang join malam ni insya-Allah. Sebab saya tengok kat sini memang komen yang join malam ni alhamdulillah 57 orang, which is ramai lah kan. Ramai. Dia kalau 2 orang tu dah kira ramai lah tu. Macam Farin Fairuz kata saya dah ready, alhamdulillah. Alright, good. So saya difahamkan korang semua ni campur kan, form 1, form 2 ada, form 3 ada, form 4 pun ada. Macam Adrina, Adrina kata dah ready. Hana Samad, saya dah ready. Azrin, Pan, wish lain macam lain macam nama Pan, saya dah ready. Nur Asma Uyah Muhammad ready. Balkis B ready, set go. Hafidah sudah ready. Janah Malik, Assalamualaikum. Tanjung Malim check. Alright, okay. Since dah ramai lah, Amira Syahira pun kata dah ready. Amir Fadli, Kristina, Syahira. So korang semua ready, jom kita mulakan dulu kita punya sesi sembang-sembang. Ni bukan macam ceramah sangat lah. Hopefully korang tak rasa lah macam ni ceramah. Saya cuba sedaya untuk tak jadikan ni macam, korang kena dengar, kena catat kan. Sebab benda ni, sejam ni tak cukup sebenarnya masa untuk kita nak bagi ilmu. Tapi cukup untuk kita nak bagi at least satu spark kesedaran untuk kita nak buat satu tindakan yang baru insya-Allah. Okay, guys, adik-adik semua, nak tanya sebelum kita nak start nak tanya korang semua.
Sepanjang korang PDPR, maksudnya korang kena belajar dekat dalam rumah, kan? Belajar online, pakai handphone ke, pakai laptop ke, pakai tab ke, boleh tak korang bagi tahu, share dengan saya, apa benda yang paling distracting, yang paling mengganggu korang untuk PDPR? Boleh tak komen kat bawah? So, saya pun nak tahu juga, apa paling mengganggu korang kalau masa korang tengah PDPR tu, tengah belajar online tu. Cuba korang komen kat bawah. Okey. Sementara tunggu korang komen kat bawah untuk saya baca, kan. Mungkin benda ni korang nak luahkan lama dah, tapi mungkin tersimpan dalam hati, tak ada ruang. Okey. So, antara yang biasa saya dengar kalau ada kalau pelajar-pelajar sekolah, alright, banyak-banyak pelajar-pelajar sekolah yang tengah nak PDPR, pertama sekali dia punya cabaran, okey, betulkan saya kalau saya silap, berlaku tak benda ni? Pertama, korang nak PDPR, korang dah ready nak dengar cikgu mengajar, masa korang nak dengar cikgu mengajar tu, tiba-tiba dia jadi macam ni. Dia jadi keras macam tu. Biasa tak jadi macam tu. Cikgu jadi keras, suara jadi freeze, kan. So ada yang tulis kat situ, line dia slow, kan. Line slow, tak ada data, masalah dari segi connection, kan. Orang dah pakai 4G, 3G, kita mungkin 2G. So lambat dekat situ. So itu antara cabaran korang. Jom kita list satu-satu dulu cabaran-cabaran korang, macam mana kita nak solve benda ni. Kita nak selesaikan benda ni. Pertama adalah berkenaan dengan line. Yang kedua, perasan tak kalau saya sebut benda ni berlaku kat rumah, bila korang tengah PDPR, korang tengah belajar online, masa ni lah, time ni lah adik korang kacau. Time ni lah tiba-tiba korang punya kakak lah, abang lah, gaduh lah, kan. Tiba-tiba time ni lah dia orang nak pakai phone lah, kalau yang kongsi phone, kongsi laptop. Itu yang kedua. Maksudnya dengan adik-beradik korang ni ada masalah daripada segi nak kongsi korang punya gadget ni. Kedua. Yang ketiga, hadapi tak situasi ni. Korang tengah nak belajar PDPR, tiba-tiba mak panggil. Kakak, abang, tolong buang sampah. Pernah tak jadi macam tu? Korang tengah belajar, tengah gigih, semangat gila nak belajar, tiba-tiba ayah panggil. Abang, tolong cuci kereta. Tiba cuci kereta. Tolong cuci bumbung, tolong kemas sofa ni, tengok adik ni tengah main tu, tengokkan dia jap. Berlaku tak benda tu? Korang nak belajar tapi mak ayah panggil. Itu ketiga. Yang keempat, berlaku tak masa korang tengah PDPR ni, kawan-kawan tiba-tiba time korang nak semangat PDPR lah, kawan WhatsApp. Jom push rank, jom main PUBG, jom main game. So korang pun, aduh time ni lah kau ajak aku main game. Dan kita pun demi meraihkan kawan-kawan, tak nak mengecewakan kawan-kawan, korang pun off video main game, kan. So itu antara cabaran-cabaran korang yang korang hadapi kat rumah. Percaya ataupun tidak, setiap orang ni, setiap kawan-kawan korang ni, diorang ni alami masalah-masalah berbeza dekat rumah. Semua alami masalah berbeza-beza kat rumah. Ini belum campur lagi, minta maaf tau kalau saya sebut, belum campur lagi yang kita ni tengah nak belajar tapi depan mata kita mak ayah kita tengah bergaduh. Hadapi tak benda tu? Kita tengah belajar, tiba-tiba abang kita bergaduh dengan mak. Berlaku pergaduhan dekat rumah. Korang rasa korang tenang tak belajar kat rumah? Korang rasa korang selesa tak nak belajar ilmu tu kat rumah, dalam keadaan kat rumah tu tengah menjerit-jerit, tengah bergaduh, mak ayah bergaduh, abang kakak bergaduh. So benda tu sebenarnya buatkan korang jadi macam stres. Betul tak? Korang jadi macam tertekan dan end up korang pun malah aku PDPR ni semua ni. Lantak lah. Cikgu pun lantak lah, cikgu nak mengajar apa, mengajar lah. Aku pun dah malas. Dan end up korang habiskan masa tengok YouTube, habiskan masa tengok Netflix, habiskan masa untuk main game dan habis PDPR korang. Dah lah belajar online ni mencabar, bukan semudah kita nak belajar ilmu tu. Korang bayangkanlah, dalam kelas pun, cikgu depan mata pun kita susah nak faham, apatah lagi masa PDPR, lagilah susah nak faham. So guys, malam ni, dalam masa yang sangat singkat ni, saya nak kongsikan korang beberapa perkara lah. Benda ni sebenarnya bukan isu line.
Kalau korang kata, oh sebab saya line memang lembab lah Ustaz. Saya punya U-Mobile ni, biasa U-Mobile ni akan akan jadi kambing hitam lah. U-Mobile ni memang kat mana-mana pun mesti slow lah. Ni semua salah U-Mobile lah ni. Ni semua salah handphone lah ni. Ni salah iPhone lah ni. Ni salah Samsung lah ni. So kita menyalahkan line. Ada di semua, kalau kita guna alasan tak ada line untuk korang tak join PDPR, sebenarnya korang bukan tengah tipu cikgu. Korang tengah tipu diri sendiri. Sebab apa? Kalau korang tengok dekat tempat-tempat yang terpencil, dekat Sabah Sarawak, yang diorang ni sekolah pun tak rupa sekolah, yang diorang punya sekolah ni pun terselindung, apatah lagi line yang ada, korang pernah tak dengar ataupun korang tengok dekat Facebook, Instagram, dekat Twitter, kes pelajar-pelajar yang sanggup untuk naik atas perahu, bawa perahu dia sampai dapat line? Korang pernah dengar tak kes seorang pelajar yang sanggup untuk panjat pokok supaya dapat line untuk belajar? Diorang guna tak alasan line lembab untuk tak nak belajar? Diorang guna tak alasan diorang punya line tak kuat untuk alasan tak join kelas? Tak. Diorang cuba cari juga. Diorang keluar juga rumah untuk dapatkan line. So sebenarnya line ni dia bukan alasan pun sebenarnya. Dia bukan isu pun sebenarnya. Kita boleh beli data untuk push rank, kita boleh beli data untuk PUBG main dengan kawan-kawan sampai pukul 7 pagi, tapi kita guna alasan tak ada data untuk PDPR. So ni bukan isu tak ada data ataupun line. Ni kita sendiri yang tak nak. Korang bayangkan adik-adik semua, bayangkan korang ada girlfriend ataupun boyfriend dan korang nak WhatsApp dia. Bayangkan tak ada line. Korang nak balas WhatsApp dia dan tak ada line. Apa korang buat? Korang akan cuba juga cari jalan macam mana boleh connect balik wifi ataupun data ni supaya korang boleh WhatsApp dia. Kenapa boleh cari? Sebab kita yang nak. Alright? So sebenarnya line, kalau korang jumpa, korang guna alasan tak ada line ni, itu adalah alasan yang sangat tak valid. Sebab ramai orang dah buktikan line slow kat rumah tetap boleh belajar PDPR, dia keluar pergi cari, dia usaha pergi cari, sampaikan panjat pokok. Korang dah pernah dah panjat pokok untuk dapat line? Dah pernah tak naik perahu pergi kat tepi-tepi laut tu, tepi-tepi pantai tu untuk dapatkan line? Kalau ada laut dan pantai lah. Pernah tak pergi jauh sampai kat luar rumah semata-mata nak dapatkan wifi? So dia bukan isu line. Dia isu kita yang memang tak nak pun. Itu pertama. Kedua, isu pasal mak ayah. Ustaz, bukan saya tak nak belajar Ustaz. Saya nak belajar, tapi mak saya minta tolong saya jaga adik. Ustaz, bukan saya tak nak belajar Ustaz. Saya ni baru nak belajar, baru nak buka kelas, ayah saya dah minta tolong. So ni semua salah mak saya. Ni semua salah ayah saya. So boleh tak kita gunakan cara ni, alasan ni untuk kita tak nak join PDPR? Sangat tak valid. Adik di semua, korang tahu tak, level ayah dengan mak ni, kalau dia panggil kita, kalau korang tengah buat solat duha, ataupun korang tengah buat solat sunat taubat, Allahu Akbar, mak panggil, abang, kakak, korang kena batalkan solat korang untuk sahut panggilan mak. Macam tu level mak. Adik-adik, saya nak share dengan korang. Mak, ayah ni, dia tahu yang korang ada PDPR. Dia tahu korang ada kelas. Dan tak ada pun mak ayah yang nak halang anak-anak untuk belajar. Tak ada. Mak ayah lah yang nak kita belajar. Mak ayah yang nak kita belajar ilmu. So tak ada mak ayah yang diorang ni tahan kita daripada nak belajar. Tapi kadang-kadang kita kena faham yang kita kat rumah. Bila kat rumah, kita kena tolong mak ayah kat rumah. Engkau ni bos ke kat rumah ni, goyang kaki orang masak serve depan kau. Kau ni raja ke kat rumah? Kalau lepas makan tak nak basuh pinggan, tak nak basuh cawan, lempar je kat sinki tu bagi mak ayah. Mak ayah orang gaji ke kat rumah? So kita ni kat rumah, kita pun kena tolong kerja kat rumah. Dan kita memang belajar kat rumah. Dalam masa yang sama kita kena bantu juga urusan kat rumah. Makna kata adik-adik semua, kalau korang ada PDPR, bagi tahu kat mak siap-siap, mak saya ada kelas kejap sejam je, lepas tu saya akan tolong mak. Benda boleh sembang, benda boleh cakap, benda boleh bagi tahu. So mak pun mesti tahu punya. Dan percayalah adik-adik semua, the moment korang tolong mak, korang tolong ayah dekat rumah, korang ada PDPR ni,
Mak minta tolong dan korang tolong. Percayalah cakap saya, asbab korang tolong mak tadi tu, basuh pinggan, jaga adik, basuh baju, sidai kain ke, buang sampah ke, asbab korang tolong mak buang sampah tu, percayalah bila korang join PDPR, ilmu yang cikgu sampaikan tu senang masuk. Sebab ilmu tu siapa punya? Ilmu tu cikgu punya ke? Ilmu tu kita punya ke? Tak, ilmu tu Allah punya. Bila kita dah sukakan Allah, which is kita berbakti pada mak, buat baik pada ayah, tolong mak, maka Allah suka. Bila Allah suka dan ilmu tu Allah punya, Allah akan bagi. Banyak kes-kes dia dekat sekolah saya dulu, kat MRSM dulu, dia ni banyak khidmat, banyak buat baik kat cikgu-cikgu. Ni ada seorang kawan ni, nama sebenar dia Asron. Ni nama sebenar. Saya sebut terus nama sebenar dia. Dia ni, kalau adik-adik ada kat sini belajar AdMath, ada satu part bab AdMath ni yang susah tau. Nama dia differentiation dengan integration. So AdMath ni memang payah waktu tu kita belajar. So ada seorang kawan saya ni nama Asrul, dia ni tak faham integration dengan differentiation, satu bab dalam AdMath ni. Tapi dia punya sifat ni, dia suka tolong cikgu-cikgu. Dia suka khidmat cikgu. Cikgu minta tolong, dia bantu. Cikgu minta tolong ni, dia tolong. End up pada dia semua, ini berlaku memang real case. Ni tak ada sembang-gebang punya, ni betul-betul punya. Real case apa yang berlaku adalah, dia buat differentiation, integration, AdMath dia tak faham-faham, end up dia tertidur. Esok pagi dia bangun, dia terus faham dan siap boleh mengajar lagi pasal AdMath yang dia tak faham tu. Dan dia bagi tahu kat saya, Izhar, tahu tak? Yang aku tak faham sebelum ni, hari ni aku dah faham dan aku boleh ajar orang. Kenapa? Sebab dalam mimpi aku diajar integration dan differentiation. Allah kalau nak bagi ilmu kita, dia boleh bagi terus hari ni. Dia boleh bagi terus malam ni. Sebab tu kita punya purpose, kalau adik-adik semua ada mak minta tolong, ayah minta tolong kat rumah tu, korang tolong je. Korang tengok macam mana ilmu senang masuk dalam kepala kita. Korang tengoklah macam mana ilmu masuk dalam hati kita. Seriously. Akan mudah untuk masuk. Alright? Boleh? Boleh takat ni? Okey tak? Korang faham tak ni? Cuba komen kat bawah. Setakat ni boleh faham lagi tak? Yang tadi pertama pasal line. So itu bukan alasan. Yang kedua pasal mak ayah. Jangan risau. Korang lagi banyak tolong mak ayah kat rumah, lagi senang ilmu masuk dalam kepala kita. Lagi senang ilmu ni masuk dalam hati kita. Okey? Boleh Boleh faham Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ada di semua. Ni satu lagi. Pasal game. Saya tahu. Kat handphone kita, at least sekurang-kurangnya ada satu game. At least. Kan? Sebelum nak cerita pasal game, saya nak cerita pasal satu benda ni dulu. Satu hari saya pernah pergi satu sekolah. Sekolah tu saya rasa dah pergi 4-5 kali dah pergi. Satu hari tu, dalam ceramah saya, dikumpulkan pelajar-pelajar yang fail sejarah dengan BM. Pelajar-pelajar yang bakal ambil SPM. Kalau SPM gagal BM dengan sejarah, dia tak layak untuk dapat sijil SPM. So diorang ni orang-orang yang fail BM dengan sejarah, paper trial SPM. Jadi dikumpulkan dekat satu bilik dan saya datang untuk bagi ceramah. And waktu tu adik-adik semua, saya minta diorang buat keluar kertas masing-masing dan saya minta diorang tulis, okay guys, macam ni guys. Tulis kat kertas masing-masing 3 sebab kenapa SPM tak penting pun dalam hidup kau. Diorang pun pelik, bukan SPM penting ke? Kan? Tapi saya kata, tak sekarang ni tulis 3 sebab kenapa SPM tak penting pun dalam hidup kau. Dan lepas tu semua masing-masing tulis 3 sebab kenapa SPM tak penting pun dalam hidup. Diorang tulis and then saya ambil satu kertas seorang budak lelaki pertama. Dia tulis, kenapa SPM tak penting dalam hidup saya? And then dia tulis, sebab sijil SPM bukan boleh bawa masuk kubur pun. So buat apa saya nak gigih dengan ambil SPM? Kat kubur bukan nak tanya pun pasal sijil SPM. Betul tak adik ni cakap? Betul tak yang form 5 ni cakap? Betul lah. Mana ada dalam sejarah peradaban manusia, penggali kubur nak masukkan jenazah dalam yang lahat, penggali kubur minta sijil SPM? Tak ada.
So betul lah dia kata. Sijil SPM tak boleh masuk kubur pun. Itu yang pertama. Habis tu kenapa nak kena belajar? Kedua, bila saya ambil seorang budak perempuan punya kertas, dia tulis, budak perempuan. Ni real tau dik. Kenapa SPM tak penting dalam hidup saya? Sebab perempuan belajar tinggi-tinggi, akhirnya ke dapur juga. Kan biasa tak dengar orang cakap macam tu kan? So, benda tu berlaku tak dekat Malaysia? Berlaku. Belajar tinggi-tinggi, akhirnya jadi suru rumah. Salah ke jadi suru rumah? Tak salah. Bahkan suru rumah ini adalah pekerjaan profession yang paling tinggi gaji dia. Sebab gajinya dibayar di akhirat. Tapi berlaku tak orang yang belajar akhirnya dia jadi suri rumah, khidmat untuk suami dan anak-anak? Ada. So betul lah adik tu cakap juga. Straight A. Tapi tak jadi pun doktor. Tu yang kedua. Yang ketiga. Yang ni paling rare sekali. Dia yang menyebabkan saya dah tak nak tanya orang lain dah. Apa dia? Dia cakap, saya tanya dia, bagi kertas, dan dia bagi kertas, dia tulis kenapa SPM tak penting dalam hidup saya, dan dia tulis kenapa SPM tak penting dalam hidup saya sebab dalam Al-Quran Allah tak pernah pun wajibkan kita untuk ambil SPM. Waktu tu semua senyap. Sebab apa? Sebab memang betul pun. Ada tak dalam Al-Quran Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu mengambil SPM, mengambil PT3 seperti mana orang-orang terdahulu, moga-moga kamu beriman la'allakum tattaqun. Ada tak? Tak ada. So waktu tu semua senyap. And waktu tu budak-budak muka semua dah berubah. Dia jadi macam, okay, sekarang ni apa Da'i Izhar dia nak cakap ni? Sebab SPM ni dah macam nampak tak penting dah ni. Belajar ni macam dah tak nampak penting dah ni. And waktu tu ada dia semua. Inilah jawapan saya. Dan jawapan ni pun saya nak share dengan korang. Untuk kita fikir sama-sama. Untuk kita tengok dan mungkin kita boleh nampak benda ni. Ada dia semua. Ini jawapan saya kat diorang. Dan ni pun untuk korang. Betul. Memang dalam Al-Quran tak pernah pun Allah perintahkan kita untuk ambil SPM. Tanyalah ustaz-ustaz, kalau ada ustaz-ustaz yang join kat sini, tanyalah ustaz-ustaz kita, tanyalah ustazah-ustazah. Tak ada pun dalam Al-Quran, mana-mana surah pun yang Allah wajibkan untuk ambil SPM. Tapi kita jangan lupa satu benda. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah memang tak wajibkan untuk ambil SPM. Tapi Allah wajibkan ke atas setiap manusia. Thumma birrul walidain. Berbuat baik, berbakti pada ibu dan ayah. Kalaulah dengan belajar ni, kalaulah dengan result korang ni, kalaulah dengan kejayaan korang belajar ni, boleh membahagiakan mak dan ayah, maka wajib untuk korang usaha sungguh-sungguh untuk korang punya PDPR dan juga korang punya pembelajaran ni. Maknanya berdosa besar kita ni sebagai anak ni kalau kita tak belajar, sebab kalau kita tahu dengan belajar ni boleh bahagiakan mak dan ayah. Berdosa besar kita sebagai seorang anak ni kalau kita tahu dengan tak belajar ni boleh mengecewakan mak dan ayah, sebab berbakti dan berbuat baik pada mak ayah ni adalah kewajipan. Dia adalah perintah Allah. Dosa besar tau, ni bukan dosa kecil tau. Sebab dia adalah perintah Allah untuk bahagia dan berbakti pada mak dan ayah. Kalaulah kita tahu dengan belajar ni boleh buatkan kita jadi manusia, yang boleh buatkan kita ni dipermudahkan jadi asbab pergi universiti, boleh belajar, boleh dapat kerja yang baik, ataupun korang boleh buka bisnes dengan ilmu yang korang belajar kat sekolah ni, asbab ini boleh ubah kehidupan keluarga korang dan korang tak buat, maka korang kena tanggunglah dosa-dosa yang sangat besar ni. Sebab apa? Sebab perintah Allah untuk membahagikan mak dan ayah. Korang ingat benda ni kecil-kecil. Dan kalaulah korang tahu yang belajar ni adalah kewajipan untuk bahagiakan mak dan ayah, agak-agak kalau korang tak masuk kelas, korang ni dapat pahala ke dosa? Sebab setiap kelas yang sekolah buat, yang cikgu buat ini adalah amanah tau. Sebab tu, sorry, minta maaf kalau saya sebut ni direct sangat.
Tapi ini pun pesanan untuk saya juga. Sebab tu kenapa dik perasan tak kita punya solat susah sangat nak khusyuk. Kenapa mulut kita senang sangat keluar ayat-ayat mencarut? Kenapa mata kita suka sangat tengok benda-benda haram? Kenapa telinga kita suka sangat dengar gosip-gosip? Kenapa kita punya hati ni selalu serabut, tak tenang, stres? Kenapa asyik bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan mak ayah? Korang tahu sebab apa? Antara salah satu sebabnya jadi semua ni sebab hati kita dah keras dan banyak dosa. Sebab apa? Sebab kita tak sedar dengan tak join PDPR, ini adalah dosa sebab. Uish, Ustaz, tak join PDPR dosa Ya. Sebab ini adalah amanah. Korang nampak macam biasa kan? Alah, PDPR je pun. Alah, join, tak join lah. Korang nampak macam kecil kan? Tapi ini amanah. Dan amanah ini untuk membahagiakan mak dan ayah. Dan membahagiakan mak ayah kan adalah kewajipan perintah Allah. Dapat faham tak? Kalau korang faham boleh tak komen kat bawah? Risau pula saya cakap tinggi sangat. Korang tak faham. Tapi ini ayat paling mudah nak bagi faham. Boleh tak? Kalau korang faham boleh komen kat bawah. Dan kalau korang ada apa-apa soalan boleh juga komen kat bawah ni. InsyaAllah kita akan paparkan soalan-soalan korang ni. Memang saya baca korang punya komen dekat YouTube ni. Faham dia? Boleh faham Ni paling simple lah saya bagi. Paling simple lah saya bagi. Dan Cikgu Puan Nur Aisyah sebut, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim. Tolabul ilmi faridatan ala kulli Muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap Muslim. Dia wajib tau. Macam mana? Korang patut risau kalau korang tak join PDPR. Sebab dengan tak join PDPR tu akan buatkan hati kita makin gelap sebab menanggung dosa. Sebab amanah kita adalah untuk tuntut ilmu. Macam ni. Tugas seorang ayah adalah untuk mencari nafkah. Betul Kalau ayah tak cari nafkah, dosa tak? Dosa. Tugas ibu adalah untuk menguruskan urusan suami dekat rumah. Dan juga seorang ibu adalah untuk mendidik anak juga. Kalau ibu tak didik anak, kalau ibu tak uruskan anak, dosa tak? Dosa. Sebab itu adalah amanah. Sama juga kita ni, apa amanah kita? Apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk berbakti pada mak dan ayah. Kalau tak berbakti pada mak dan ayah, tak buat mak dan ayah happy dan seronok, berdosa tak kita? Berdosa. Maka salah satu cara untuk berbakti pada mak ayah adalah untuk tuntut ilmu ni. Join PDPR ni. Bayangkan macam mana hidup kita nak tenang, kau main game daripada pukul 12.30 malam sampai 7 pagi dan korang tak join PDPR hari tu. Macam mana life kau? Tak boleh, saya mengantuk lah cikgu, saya tidur tak cukup lah. Kau buat apa? Main game. Korang tak patut kesian kat cikgu. Sebab cikgu ni, dia hanya jalankan tanggungjawab dia. Yang patut kau kesian adalah kat diri kau. Sebab hati kau ni, hati kita ni akan makin keras dan gelap. Disebabkan dosa-dosa, sebab tak nak tuntut ilmu, sebab ini amanah kita. Setiap antara kita akan disoal tentang amanah kita dekat padang mahsyar nanti. Korang tahu tak, setiap PDPR korang sepanjang korang duduk kat rumah PKP ni, yang korang tak join ni akan disoal oleh Allah. Korang kena aware tahu benda ni. Setiap PDPR. Sebab setiap PDPR itu adalah amanah kita. Contoh kalau esok ada PDPR, ada kelas sejarah, BM, matematik. Contohlah 3 kelas esok, contoh. Maka 3 kelas ni akan disoal oleh Allah. Kenapa tak join matematik? Kenapa tak join kelas sejarah? Kenapa tak join ni? Sebab ni kan amanah. Maka kita semua akan dipertanggungjawabkan atas setiap amanah-amanah yang kita tak tunaikan. Boleh kau sebut dekat Allah, ya Allah, aku tak join matematik yang hari tu sebab aku main PUBG. Lepas tu alah, subuh pun tak terlepas. Lepas tu alah, letih lah. Kau boleh sebut macam tu depan Allah? Depan manusia boleh dah cakap. Depan cikgu boleh bagi alasan. Depan Allah kat padang mahsyar boleh sebut benda tu? Berani sebut?
Sebab tu dik, patut risau tak join PDPR. Jangan happy sangat. Patut bimbang tak join PDPR. Sebab risau makin jauh dengan Allah, hidup kita makin serabut dan tak tenang. Bila last solat kita khusyuk? Bila last solat kita boleh ingat Allah daripada angkat takbir sampailah bagi salam? Bila last? That's why dik, malam ni bukan abang nak mengajar korang pun. Ni pun pesan untuk abang juga. Untuk korang, untuk kita aware dosa-dosa yang kita buat setiap hari yang kita tak perasan. Ada tak kawan-kawan cakap, kau tak join PDPR ni weh, hati gelap weh, dosa weh. Jarang kita dengar benda tu, kawan-kawan kita pesan. So malam ni abang nak pesan kat korang. Sebab PDPR tu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Faham Okay. Thank you Haris, Amir, Damia, Adrina kata Adrina Angguk, Fazli Najiha, Aidil. Alright, thank you Official Mikasa. Oh, ini pun gamers ni. Alright. So, hopefully korang dapat tangkap point ni. So itu adalah point yang kedua. Okay? Sorry. Tu adalah point yang ketiga pasal tak join PDPR ni. Okay? Korang faham So, boleh tak korang tulis kat bawah? Kenapa tak join PDPR ni adalah satu dosa? Boleh tak komen kat bawah? Nak tahu korang faham ke tak? Kenapa tak join PDPR ni adalah satu kesalahan? Kenapa? Amir Fadli kata, Aiman Hasif selalu ingatkan saya. Bagus. Guys, korang tahu tak? Ada seorang guru saya. Dia tanya, apakah ciri-ciri sahabat yang baik? So, kita macam, sahabat yang baik? Apa lah? Kita tak boleh jawab. And then, guru kita beritahu. Salah satu ciri sahabat yang baik adalah bila kita tengok muka dia, kita teringat Allah Subhanahu Wa Taala. So kira maknanya siapa tu? Amir Fadli ni dia ada kawan yang memang baik kan. Aiman Hasif lah selalu ingatkan saya kan. Ingatkan pasal Allah, Masya Allah. Ni kawan-kawan yang baik ni. Kan? Amir Fadli kata amanah. Yes, betul. Okay. Saya kira ni Puan Rahmah Idris, bagaimana nak tanamkan semangat kepada anak sebab ibu pun bekerja. Anak dan adik-adik ni adik-adik saya lah ni, pelajar-pelajar ni adik-adik saya lah kan. Bila kita ingatkan pasal PDPR ni adalah amanah dan PDPR ni adalah benda yang Allah akan tuntut dan Allah akan soal ke akhirat. So anak-anak kita ni akan mula bimbang. Especially anak-anak yang tahu, yang kita dah masukkan dalam hati dia, yang dekat akhirat nanti, kita akan disoal banyak-banyak. Macam-macam. So sentiasa ingatkan PDPR ni Allah akan soal nanti. Kita, anak-anak, dia tak risau sangat kalau mak ayah soal. Ada PDPR? Ada. Tak ada. Cikgu, dia pun mungkin dengan cikgu pun, cikgu saya malas lah cikgu. Ataupun cikgu saya penat lah, saya tak ada line lah. Saya tak cukup tidur lah. Dia boleh bagi alasan benda tu. Tapi sentiasa ingatkan ke anak-anak. Dan yang macam saya tengah buat dekat adik-adik ni, dia end up PDPR nanti kat sana, PDPR ni Allah yang akan tanya kita. Allah yang akan soal kita. Sebab ini adalah amanah. Boleh Okey. Menuntut ilmu sudah diajar dalam Islam. Jadi apa yang kita belajar ni adalah menuntut ilmu. Kita belajar pun dah dapat pahala. Takkan nak lepaskan macam tu je kan. Pahala yang mudah nak dapat tu. Masya Allah. Betul. Amir Irfan. Cakap hai baru bagi tahu. Hai. Tanggungjawab. Yes, betul. Amanah untuk bahagiakan emak dan ayah. Yes. Adik-adik, saya lepas ni nak cerita satu benda yang lagi best. Yang memang rare gila punya.
So boleh tak korang komen kat, korang WhatsApp kawan-kawan kat grup korang. Korang kan banyak grup game-game korang satu sekolah tu kan. Korang ajak diorang join. Sebab kita punya sesi ni nak habis dah ni. Takut diorang tak sempat nak dengar yang part yang best ni. So korang boleh komen dekat bahagian komen pula dah, korang ajak kawan-kawan korang kat grup-grup WhatsApp, kat kelas-kelas korang tu, guys, Dan Izhar nak cerita benda yang best sekejap lagi. Join. Kita bagi ramai lagi hari ni. Alhamdulillah, waalaikumsalam Ustaz Dan Izhar, semua pelajar. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Okay? Alright. WhatsApp diorang kat grup. Join. Bagi link terus. Okay? Sebab saya ada benda nak share dengan korang. Dia tak sama tau kalau korang tengok recording. Sebab sekarang ni live tau. Maksudnya saya tengah baca komen korang ni. Dan kalau korang nak tanya soalan, boleh terus tanya soalan kat sini. Okay? Alright. Saya minta maaf kalau cikgu-cikgu saya punya ceramah ni untuk pelajar-pelajar ni mungkin nampak macam tak proper lah, ada pengetua, ada cikgu-cikgu ni kan macam sembang macam ni, tapi niat saya supaya adik-adik, anak-anak ni selesa dan yang penting ilmu tu sampai, insya-Allah. Alright, okay. Sebenarnya dik, yang part ni penting, yang nak habis ni, nak habis kejap lagi. Yang ni part yang ramai orang tercedok. Okay, boleh Ready Ajak kawan ramai-ramai tau. Korang dah ajak belum kat grup WhatsApp? Okay, part ni. Korang tahu tak kenapa ramai orang main game? Kebanyakan gamers, bukan semua tau, tapi majority gamers yang main game sampai subuh tertinggal, isyak pun tak semayang, yang main game sampai daripada malam sampai esok pagi, yang main game sampai mata ni merah dah penat dah. Kan main game, perasan kalau kita main game ni, mata kita akan penat. Kita akan panas baran. Nak mencarut, nak maki. Sebab badan kita dah penat dan game tu buatkan kita jadi sensitif, emosi dan panas baran. Nak marah orang je. Kan? Korang tahu tak, majority yang main game, kebanyakan antara kita yang main game ni, yang kat main phone ni, diorang main game bukan sebab diorang nak main sangat pun. Kenapa main game? Sebab diorang nak melupakan seketika sesuatu yang membebankan kepala diorang. Sebab diorang ada benda kat kepala diorang, kat minda diorang yang diorang tengah berat fikir dan diorang macam, dia panggil sebagai escapism. Escapism ni kalau dalam bahasa Melayunya apa macam cuba untuk melarikan diri sekejap daripada sesuatu yang berat. Sebab tu korang main game. Supaya aku nak letak tepi sekejap lah masalah aku. Sebab ni, setuju ataupun tak, korang semua ada masalah masing-masing. Masalah kat rumah, masalah mak ayah, masalah adik-beradik. Kan? Mungkin mak ayah tengah gaduh, mak ayah bercerai, adik-beradik bergaduh. Kan? Abang tak suka kau tak suka kakak. Kena palau dengan kawan-kawan, follow Instagram tak ramai. Buka TikTok tapi TikTok tak ada orang nak follow, video hamba. Kan? Macam-macam lah masalah-masalah korang ni. So disebabkan tak nak untuk hadap masalah-masalah ujian yang memberatkan kepala ni dengan kena marah cikgu apa semua, maka korang pilih untuk mencari sesuatu untuk melupakan sekejap masalah kau ni. Maka ramai orang pilih untuk main game dengan harapan supaya boleh lari kejap daripada masalah ni. Kebanyakan orang main game sebab tu, escapism. Tapi lepas korang main game, masalah tu settle ke? Tak settle pun. Korang tetap akan hadap masalah tu. Dan masalah ni sifatnya bila korang tak hadap dan korang tak selesaikan, dia akan jadi makin besar. Last kali end up korang kena makan dengan masalah tu. Korang kena hempap dengan masalah tu. So part yang nak habis ni, benda yang paling penting nak share dengan korang. Dik, ini bukan sembang, yang ni berlaku dekat Malaysia. Kes pelajar sekolah, seorang pelajar umur 16 tahun. 16 tahun ni kat Malaysia kan.
16 tahun. Budak sekolah, mak buka pintu bilik, nampak anak dia dah tergantung kat kipas. Bunuh diri. Dan ada kes juga berlaku, pelajar sekolah menengah terjun bangunan tingkat 3. Bunuh diri juga. Selepas upload satu story dekat Instagram buat pool DL. Mungkin korang pernah dengar kot. D dengan L, dia suruh buat pool. Dia suruh orang lain undi. Dan ramai orang undi D. Kawan-kawan dia, follower dia undi D. Which is, dia orang pun tak tahu D tu apa, L tu apa. Dan rupa-rupanya D tu adalah die. L, hidup lah. Live lah, hidup. Dan ramai orang undi D. Dan disebabkan ramai undi D, dia buat keputusan, terjun bangunan, mati terus. Bunuh diri. Dan banyak lagi kes-kes. Sekolah rendah pun berlaku. Awal tahun lepas, tak silap saya, seorang pelajar sekolah rendah tau, dia gantung diri dia dekat kan tangga kan ada besi kan, tangga rumah kan, kalau rumah 2 tingkat kan ada besi kan. Mak ayah turun daripada bilik, nampak anak ada tergantung kat situ. Mati. Kenapa Sebab kita ni semua ada masalah dan kita ni semua ada ujian dalam hidup kita. Ada orang main game sebab nak hilangkan kejap benda tu. Hilang tak? Tak hilang. Dia datang balik. That's why adik-adik semua, part hujung ni, saya nak share dengan korang. Macam mana cara untuk kita uruskan stres ni? Ujian ni. Boleh tak? Okay, kalau korang dah ready, boleh tak komen kat bawah ready? Saya nak kongsi dengan korang 3 perkara, 3 cara macam mana kita nak uruskan kita punya ujian, masalah dan stres ni. Alright, okay, komen kat bawah. Dah ready untuk saya kongsi dengan korang dan korang pun boleh kongsi dengan kawan-kawan. Okay, thank you Haris, Farin, Adrina. Siapa yang belum komen lagi ni, belum pernah komen, boleh komen kat bawah. Saya nak baca kat nama-nama korang ni. Nama-nama ni adalah doa tau kan. So, insyaAllah doa pun sampai kat korang kat insyaAllah. Okay, Damia, ready sangat-sangat sebab saya selalu stres. Amira, Syakira, ready. Alright, come on. Siapa lagi? 72 orang kot. Come on lah, tulis komen kat bawah. Ready tak ready? On tak on? Okay, Amira, Haifa, baguslah korang sporting lah. Hana, official Mikasa. Ni budak ML ni, Mikasa ni. Muhammad Saiful, Adrina, Nur Azihani, Muhammad Saiful. Cakap hai baru bagi tahu. Alright. So, jom saya share dengan korang 3 benda yang korang macam ni. Korang jangan percaya cakap abang tau. Korang buat je. Dan korang akan faham. Korang akan rasa sendiri benda ni. Okay? Apa benda 3 benda yang korang boleh buat bila korang tengah dalam keadaan tertekan, stres, ujian, masalah? 3 benda. Okay? Ingat ni. Korang malam ni dapat 3 benda ni pun abang dah seronok sangat dah. Abang dah bahagia sangat dah. Dah happy sangat. Okay? First. Thank you Saiful, Kamarudin dah ready. Pertama sekali. Bila kita ada masalah, bila kita ada ujian, tertekan, soalan abang adalah, siapa yang bagi masalah tu? Siapa yang bagi ujian tu? Siapa yang bagi? Yang bagi ujian yang kat korang sekarang ni, yang masing-masing ada masalah masing-masing ni,
yang bagi masalah, yang bagi ujian, yang turunkan ni semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, settle satu part. Kita agree on that. Okey, kita setuju yang ujian masalah ni semua datang daripada Allah yang turunkan kepada kita. Okey. Kedua, masa korang solat dalam Al-Fatihah, ada tak korang baca ayat ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang korang baca hari-hari dalam solat korang? Apa maksud dia? Iyyaka na'budu, hanya pada engkau lah aku sembah, dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya ke engkau je aku minta tolong. Adik-adik, bila kita tengah hadap dengan satu masalah, ujian, which is korang sendiri yang tahu masalah masing-masing, ujian masing-masing, dan saya tahu, saya boleh rasa, abang bila baca komen korang ni, abang tahu dan abang yakin korang tengah hadap macam-macam masalah dalam hidup, dalam keluarga, dalam rumah. Bila kita sebut dalam Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in, hanya engkau je aku minta tolong. Maknanya, dik, benda pertama yang kita kena buat bila ada masalah ujian adalah minta tolong ke Allah. Silap kita bila ada masalah, benda pertama kita buat adalah apa? Kita minta tolong ke orang. Tak salah minta tolong ke orang, tapi jangan jadikan itu benda pertama yang kau buat. Sebab kita dah sebut dalam solat kita, hanya engkau je aku minta tolong. Sebab manusia ni hanya boleh bagi harapan. Manusia tak ada kuasa pun untuk tolong kita. Yang boleh tolong kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adik-adik, bila korang ada masalah, bila korang ada ujian, yang korang kena buat adalah korang kena duduk kejap. Kalau yang boleh solat, solat. Yang tak boleh solat pun tak apa. Sebab mungkin wanita, adik-adik perempuan yang tak boleh solat. Korang duduk sekejap dan korang sembang dengan Allah. Allah ni beza dengan manusia. Manusia ni kalau kita minta tolong, dia mungkin boleh tolonglah sekali dua. Dah kalau kau minta tolong sampai 10 kali, manusia pun dah meluat. Engkau ni asyik minta tolong aku je, mungkin kau minta tolong orang lain dah. Engkau ni asyik share aku je, nak share masalah. Penatlah aku, serabutlah dengan masalah kau. Aku pun ada masalah aku juga, pergi cari orang lain lah. Manusia. Sekali dua dia boleh tolong kita lah. Lepas tu dia pun dah tak larat dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kita cerita kat dia, lagi dia suka. Lagi kita minta tolong kat dia, lagi dia sayang. Dik, belajar untuk bersembang dengan Allah. Saya bagi contoh. Contoh, kita nak belajar matematik dan kita susah nak faham. Macam mana nak sembang ke Allah? Kan awal tadi abang sebut tadi, ilmu tu siapa bagi? Ilmu tu Allah bagi. Bukan cikgu yang bagi. So, adik-adik, sembang dengan Allah macam ni. Ya Allah, tadi kan, aku belajar matematik. Lepas tu aku tak faham lah ya Allah. Ya Allah, kau kan yang memiliki ilmu-ilmu ni ya Allah. Kau bagilah aku faham ya Allah. Kesianlah kat aku ya Allah. Aku nak faham matematik ya Allah. Ya Allah, bagilah aku pandai matematik ya Allah. Tadi aku sedih sangat, aku tak boleh nak faham cikgu ajar apa. Korang tahu tak? Bila korang merayu macam tu, lagi-lagi kalau korang boleh menangis, lagi Allah sayang. Lagi Allah suka. Dan pertolongan Allah akan sampai. Banyak bersembang dengan Allah. Kita sepatutnya kena banyak bercakap dengan Allah berbanding bercakap dengan manusia. Kita kena banyak bersembang dengan Allah berbanding bersembang dengan manusia. So, itu benda pertama yang korang kena buat. Okay? Sebab masa pun tak panjang. Yang saya abang skip lah. Abang tak explain panjang. Sebenarnya benda ni boleh explain panjang lagi ni. Okay? So, pertama tadi apa? Banyakkan bercakap dengan Allah. Tapi korang jangan bercakap tapi tak semayang. Itu masalah juga. Kan? Solat itu sebenarnya adalah berbicara kepada Allah.
solat dan dalam masa yang sama juga banyakkan bersembang dengan Allah. Bersembang dengan Allah tak semestinya atas sejadah, adik. Engkau duduk sorang-sorang kan sebelum tidur, bersembang dengan Allah. Ya Allah, terima kasih tau hari ni kau bagi aku rezeki, kau bagi aku sihat, kau bagi mak aku hidup lagi. Bersembang dengan Allah. Sebab Allah ni kan maha mendengar. Orang ingat, oh aku kena duduk atas sejadah, kena kat depan Kaabah, baru Allah dengar aku. Tak. Lagi banyak bersembang dengan Allah, dik. Percayalah. Korang akan nampak hidup korang akan berubah. Korang akan nampak masalah yang dalam hidup korang ni akan makin kecil. Sebab korang ada Tuhan yang maha besar. Okey? Boleh Okey, yang kedua. Macam mana nak handle masalah ujian ataupun ujian masalah stres dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah adik-adik jangan ni buat yang pertama dulu. Yang kedua, adik-adik make sure korang ada kawan yang boleh jadi tempat untuk korang nak kongsi dan minta nasihat. Is either mak ayah. Kadang-kadang ramai orang mungkin tak segan kot nak cerita kat mak ayah. Tapi kalau cerita kat mak ayah lagi bagus. Tapi kalau ada mungkin segan nak cerita kat mak ayah, nanti kalau cerita kat mak ayah nanti dia marah. Korang boleh pilih untuk cerita dengan cikgu. Atau mungkin segan nak cerita dengan cikgu. Ataupun segan nak cerita kat kaunselor. So make sure korang ada kawan-kawan yang boleh bagi nasihat kat korang. Yang boleh mendengar korang. Alright? Itu yang kedua. Yang ketiga. Adik-adik, bila korang tengah stres, korang tengah ada masalah, benda ketiga yang korang kena buat adalah untuk korang pergi. Ini saya share tips dia tau. Kan kertas kan? Ini salah satu terapi yang korang boleh buat. Lepas korang buat yang pertama, lepas tu korang share masalah ataupun korang kongsi, minta nasihat. Point macam ni, dik. Jangan duduk sorang-sorang. Yang bunuh diri tu, yang cederakan diri tu, itu semua orang-orang yang duduk sorang-sorang kat bilik. Yang tak bercampur, yang tak berkawan, yang tak bersembang dengan orang. End up, bunuh diri. Sebab apa? Sebab memang ada pun dalam hadis, menggambarkan tentang seekor kambing dengan kambing yang ramai. Maka serigala ni, dia tak akan pergi attack kambing-kambing yang ramai. Dia akan pergi attack kambing yang sekor. Yang sekor tak berkawan dengan orang, sekor-sekor je. Sekor-sekor. Serigala tu adalah syaitan. Dan syaitan ni kalau duduk berjemaah, duduk ramai-ramai, dia memang takut. Tapi kalau yang jenis duduk sorang-sorang dalam bilik, macam-macam bisikan, macam-macam benda kau buat sorang-sorang, sebab itulah dalam bilik duduk sorang-sorang, macam-macam dosa kau buat dalam bilik tu. Kenapa? Sebab syaitan memang akan cari gamekan orang-orang yang duduk sorang ni. Tapi kalau kau duduk ramai-ramai ni tak semestinya lah PKP kan. Ramai-ramai ni maknanya korang kontak cikgu-cikgu, call cikgu, call kawan-kawan, ada kawan-kawan dengan korang, tak duduk sorang-sorang fikir benda sorang-sorang. Korang fikir benda sorang-sorang, overthinking, syaitan memang akan kacau korang punya confirmnya. Alright, makin serabut. Itu yang kedua tau. Yang ketiga, ni apa kaitan dengan kertas ni, yang korang boleh buat. Sebenarnya banyak cara tau, tapi sebab masa kita tak berapa banyak kan, nak dekat pukul 10 dah. Korang pun nak tidur awal kan, korang kan nak tahajud kan. Kan? So yang kertas ni, apa yang korang kena buat? Korang tulis benda yang sangat memenatkan kepala korang tu. Korang tulis kat kertas kosong. Tulis benda yang macam, kalau tulis tu sampai tahap korang boleh keluar air mata lah. Tulis. Lepas tulis, kau baca, jangan simpan tau. Korang koyak dan korang buang. Buang dalam tong sampah. Menggambarkan seakan-akan macam korang tengah buang masalah-masalah korang tu. Dia tak boleh selesaikan masalah, tapi dia boleh melegakan sedikit masalah korang. Sebab yang selesaikan masalah siapa? Yang selesaikan masalah adalah Allah. Yang korang tengah buat ni adalah usaha ikhtiar. Alright? Okay, so ada di semua. Banyak lagi benda nak share. Tapi masa pun dekat pukul 10.
korang ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum saya nak pass pada guru pengacara majlis sebelum kita habis? Saya bacakan sikit abang baca sikit komen-komen korang. Amin Irfan kata, fikir apa yang kita buat ni semua kerana Allah, tapi kita yang membebankan diri untuk ambil jalan penyelesaian stres dengan perkara tidak bermanfaat. Jadi bila stres, mohon kembali pada Allah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Allah suka dengar orang yang mohon padanya. Alright. Okey, so kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh komen kat bawah. Alright. Ataupun ada soalan yang cikgu dapat ke daripada pelajar-pelajar ke sebelum kita nak habiskan kita punya sesi malam ni? Okey, boleh tanya soalan. Maaf mencelah Da'i. Kita tak nak benda ni formal sangat, kita santai. Saya yakin pelajar-pelajar seronok dengan penerangan, perkongsian daripada Da'i tadi. Okey, tanya-tanya soalan. Mari cuba gunakan ruang yang kita duk ada sekarang ni, bertanya dengan Da'i Izzah. Sila bertanya. Jangan takut. Kita pun tengok Da'i ni memang dia memahami, dah biasa sangat dah bersama-sama dengan pelajar-pelajar daripada peringkat umur, daripada level-level apa-apa pun. Boleh tanya sekarang cepat-cepat. Mungkin ibu bapa ataupun guru pun kalau ada soalan bagi pihak kau boleh, sebab bila situasi kata PDPR ni kadang-kadang yang tempiasnya turut dirasai oleh guru, ibu bapa macam tu. Okey, sila ada soalan. Mak ayah pun ada sekali dalam live ni, cikgu. Kita jemput juga. Da'i. Kita jemput, begitu juga dengan cikgu-cikgu. Ramai cikgu-cikgu pun ramai masuk ni sebenarnya. Masya-Allah. Since kita nak tunggu soalan-soalan, saya nak kongsikan sikit lagi. Boleh teruskan. Damia, okey, ada soalan. Cikgu kalau sangat-sangat stres sampai tak boleh kawal macam mana ya? Macam ni dik. Ramai orang pernah tak dengar perkataan depress? Pernah dengar kan depression? Ada beza yang sangat banyak di antara stres dengan depress. Beza tau. Stres, ini kena 2 jam lagi ya. Kalau apa beza stres dengan depress tu, itu 2 jam lagi. Tu sesi lain lah, tak sempat nak cerita panjang. Cuma secara umumnya, stres ini adalah state of emotion, keadaan emosi. Maknanya stres ni macam ni. Pernah tak korang rasa tertekan bila nak exam, tapi lepas exam hilang dah tekanan tu? Maka itu adalah stres. Okay? Ataupun kalau cikgu garang masuk kelas, stres. Cikgu tu keluar je kelas, hilang stres. Itu adalah stres. Kalau depressed pula, dia bukan state of emotion, dia bukan keadaan emosi, dia adalah penyakit. Itu depression. Maknanya kalau depression ni, kau ada exam ke, kau tak ada exam ke, kau ada cikgu garang masuk kelas ke, tak masuk ke, kau tetap juga tertekan. Itu depressed. Okay, so kena beza stres dengan depressed. Stres yang tidak diuruskan, stres yang bertambah-tambah, stres yang menimbun-nimbun, dia akan pergi kepada depress. Depress pun banyak juga, ada 7 jenis. Itu nantilah ada rezeki kita cerita. Cuma dekat part stres ni, since soalan daripada Damia Zulaika tentang stres, saya nak kongsi dengan semua lah, especially adik-adik semua. Ibu pun stres anak tak masuk PDPR kan. Macam mana kita nak uruskan kita punya tekanan tu, kita kena tahu yang stres ni ada 2 jenis. Panjang pun nak cerita ni, saya pendekkan lagi. Stres ni ada 2 jenis. Satu stres dipanggil sebagai eustress. Satu lagi dipanggil sebagai distress. EUSTRESS. Kalau dapat tangkap ni, boleh tak minta komen kat bawah supaya mungkin ada orang dapat tangkap perkataan ni. Eustress. EUSTRESS. Eustress.
Yang kedua adalah distress. D-I-S-T-R-E-S-S. Distress. So soalan saya balik adalah stres ni bagus ke tak? Cikgu pun sebenarnya stres juga bila murid tak masuk PDPR ni. Stres ni bagus ke tak? Jawapan dia adalah dia boleh jadi bagus dan dia boleh jadi tak bagus. Stres yang bagus namanya adalah eustress. Stres yang tak bagus adalah distress. Ni saya dah pendekkan lagi ya. Contoh eustress adalah kita tak cukup duit. Kita lapar. Lapar tu adalah stres. Dan dengan lapar tu kita cari rezeki. Kita pergi bekerja. Maka ia adalah eustress. Stres yang positif. Tapi dengan kita lapar, kita stres dan kita pergi mencuri, maka ia adalah distress. Stres yang kita jadikan itu sebagai benda yang buruk. Okey. Since cikgu-cikgu ada, saya nak guna peluang ni untuk saya kongsi dengan cikgu-cikgu juga. Cikgu-cikgu saya mohon izin cikgu, saya tak pandai. Cikgu-cikgu punya ilmu lebih tinggi daripada saya, pengalaman lebih banyak. Ibu-ibu, mak ayah pun lebih makan garam banyak lagi daripada saya. Saya nak kongsikan ni khas untuk cikgu dan juga mak ayah yang join ni. Pasal stres anak-anak murid tak masuk PDPR, stres anak-anak tak join kelas cikgu-cikgu dan juga ibu-ibu, ayah-ayah. Saya nak hadiahkan cerita, mungkin cerita akhir lah sebelum saya pass pada cikgu guru pengacara majlis. Hopefully benda ni boleh menjawab soalan macam mana nak hilangkan stres kita bila anak-anak tak join PDPR. Ibu-ibu, ayah-ayah, cikgu-cikgu dan juga untuk adik-adik juga Nabi yang diutuskan Allah ke muka bumi ada 124,000. Ini dalam hadis. Dan dalam 124,000 ada 313 yang diangkat sebagai Rasul. So Nabi, atas pada Nabi adalah Rasul. Dan dalam 313 Rasul itu ada 5 Rasul yang diangkat sebagai Rasul ataupun Nabi Ulul Azmi. Pernah dengar Nabi Ulul Azmi? Nabi Ulul Azmi ni adalah title bagi Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang paling dahsyat sekali diuji dan dia tingkatan paling tinggi di kalangan Nabi dan Rasul. Ada lagi lah satu, yakni penghulu segala Nabi, Nabi Muhammad SAW lah. 5 je Nabi Ulul Azmi. Kita pun hafal kan? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Dalam 5 Nabi ni, soalan saya, siapa Nabi yang paling hidup lama sekali? Hidup paling lama sekali siapa? Hidup paling lama sekali adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dia hidup dalam Al-Quran disebut 1000 kurang 50. Dia hidup 950 tahun tau. Tapi soalan saya yang paling penting adalah Nabi Nuh hidup 950 tahun. Nabi Nuh ni hidup 950 tahun. Berapa ramai umat dia? Umat dia tak sampai 100 pun. Soalan saya adalah kenapa Nabi Nuh ni dia punya umat dia tak sampai 100 pun? Tapi kenapa dia diangkat sebagai Nabi Ulul Azmi? Baik ambil Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, umat dia bukan takat umat. Binatang, jin, burung, makhluk, semua ikut dia. Baik Nabi Sulaiman diangkat sebagai Nabi Ulul Azmi. Tapi kenapa Nabi Nuh yang umat, dia berjaya untuk tarik tak sampai 100 umat dekat pada Allah, ikut ajarannya, tapi diangkat sebagai Ulul Azmi. Baik ambil Nabi Yusuf. Baik ambil Nabi Daud yang boleh mencairkan besi dengan tangannya. Tapi kenapa Nabi Nuh diangkat sebagai Ulul Azmi? Kenapa Allah angkat Nabi Nuh? Nabi Nuh ni berdakwah lailan wa nahara. Malam siang, malam siang, malam siang.
Tapi umat dia tak sampai 100. Dan diangkat sebagai Nabi Ulul Azmi. Sebenarnya, ada mesej yang nak disampaikan dari Allah kepada kita, especially pendidik, ibu-ibu, ayah-ayah dalam PDPR ni. Yang anak-anak tak masuk PDPR ni. Ada mesej yang nak disampaikan. Apa dia? Mesej yang nak disampaikan adalah Allah tak tengok pun result. Yang Tuhan tengok adalah effort kita. Tuhan tak tengok pun berapa ramai Nabi Nuh boleh tarik umat. Tapi yang Tuhan tengok, apa yang Nabi Nuh buat. Dan Nabi Nuh dakwah malam dan siang, malam dan siang, malam dan siang. Kita stres sebab kita duk fikir result. Maksudnya, aku dah buat macam-macam tapi pelajar yang masuk 2 orang je, kita stres. Sebab apa stres? Sebab kita tengok 2 orang tu. Dan Allah pun tak tengok pun 2 orang tu. Yang Allah tengok usaha kita appear dalam kelas. Yang Allah tengok adalah usaha kita ajak anak-anak ni masuk join PDPR. Dia masuk tak masuk, berapa ramai yang masuk, itu semua kita tak payah fikir. Sebab apa? Sebab itu adalah result. Dan result tu Tuhan tak tengok pun. Yang Tuhan tengok adalah effort dan usaha kita. Bersungguh tak? Kita memang akan tertekan kalau kita ni buat kerja Tuhan, which is kita nak result kita memenuhi apa yang kita nak. Boleh ibu ayah, saya minta maaf sangat-sangat. Ni apa yang saya share, apa yang mesej Tuhan nak sampaikan melalui Nabi Nuh alaihissalam diangkat sebagai Nabi Ulul Azmi, dan kaitan kita sebagai pendidik dan juga ibu dan ayah. Kita memang akan tertekan kalau kita letak expectation. Tugas kita bukan pada result tu. Tugas kita pada usaha tu. Sebab result tu, berapa ramai pelajar-pelajar akan masuk PDPR, ni pihak sekolah buat program malam ni, ini adalah ikhtiar yang kita nak tunjuk ke Allah, ya Allah, inilah usaha kami, guru-guru, untuk buat anak-anak masuk PDPR, untuk masuk kelas online. Inilah usaha kami. Tapi jangan kita letak expectation, lepas ni mesti ramailah masuk PDPR lepas ni. Dan kita akan kecewa. Kita akan stres. Jangan fikir pun berapa ramai yang akan masuk PDPR nanti. Tugas kita bukan pada result, tugas kita pada usaha ni. Ni hari ni pun usaha juga. Dan insya-Allah, Allah tengok usaha kita. Dan Allah akan balas mengikut usaha kita, insya-Allah. InsyaAllah kita tak akan stres kalau kita buat kerja kita. Dan kita akan stres bila kita buat kerja Tuhan. Alright? Oh, budak ni mesti kena dapat A ni, aku ajar. Aku dah ajar macam-macam, mesti dapat A. End up tak dapat A. Stres tak? Stres. Sebab bagi A tu kita ke? Yang bagi A Allah. So jangan buat kerja Tuhan. Sama juga kita tegur anak, nasihat anak kan. Dia tak ikut. Dia tak berubah. Yang bagi berubah siapa? Allah. Kalau kita nak kena ubah juga, kita tengah buat kerja Allah. Kita tengah buat kerja Tuhan. Sebab tu kita tekan sebab kita tengah buat kerja Tuhan. Kerja manusia hanya usaha. Ya Allah, aku dah nasihat, aku dah usaha, aku dah bagi sebaiknya, aku serahkan Engkau ya Allah. Sebab orang beriman, bila dia diuji, dia sabar, dia dapat nikmat, dia bersyukur. Maknanya dia tak kecewa dalam hidup. Orang beriman dia tak ada penyesalan, tak ada kekecewaan. Sebab dia serah, ya Allah, aku dah serah ya Allah. Contoh macam sekolah hari ni, SMK Gedangsa, guru-guru yang buat program malam ni, ya Allah, ini usaha kami ya Allah untuk anak-anak murid kami ya Allah. Diorang join PDPR ke, diorang tetap main game sampai tinggal subuh ke ya Allah, kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Ini usaha kami ya Allah. Pandanglah usaha kami ya Allah. Alright. So sebelum saya pass pada cikgu, saya nak buat revision sikit. Ingat adik-adik semua, PDPR adalah amanah yang akan disoal oleh Allah dekat pada mahsyar nanti. Sebab berbakti pada ibu dan ayah adalah kewajipan setiap anak-anak. Alright? Dan ingat yang pasal game tadi tu, jangan disebabkan game tu menyebabkan kita berdosa sebab kita tak attend PDPR dan kelas-kelas online. Korang dapat tangkap ni pun dah cantik sangat. Dan ingat yang kedua, bab stres tadi tu, bab tertekan tadi tu. Always bersembang dengan Allah. Dan jangan buat kerja Allah.
buat kerja manusia, which is usaha sahaja. InsyaAllah, moga Allah berkati seluruh warga SMK Gedangsa. Terima kasih pada pihak sekolah sudi untuk menjemput. Minta maaf salah silap, terkasar bahasa, tersalah bicara. Saya mohon untuk doakan saya juga dekat sini. Allah mudahkan urusan. Dan saya doakan adik-adik semua Allah bagi hidayah dan terus kuat untuk menuntut ilmu, untuk berbakti dan membahagiakan mak dan ayah. Allah sayang sungguh ke orang-orang yang berbakti kepada mak dan ayah, nak buat mak ayah happy. Alright, insyaAllah moga dipermudahkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Ustaz, soalan sajalah sebelum Ustaz kita nak bersuara ni. Sekarang ni program terbaru Ustaz apa? Program ada di TV ke atau ada program terbaru? Ada jadi Buat masa ni memang saya bercuti lah daripada TV, radio. Okay. Buat masa ni lah, insyaAllah soon mungkin akan masuk balik lah. Sebab saya pun kalau social media pun saya tutup juga. Instagram ke Twitter ke Facebook pun saya dah tutup dah. Sedang berehat lah, Tapi ceramah-ceramah macam ni saya ongoing lagi. So kalau ada dia cari abang dekat Instagram, pasti korang tak jumpa. Mesti takkan jumpa sebab dah tutup. Oh macam tu Okey, mengambil masa PKP ni berehat lah, masa untuk berehat Ya, kalau mungkin kalau terlebih sebelum ini jadual Da'i Izhar ni terlalu padat tapi apa yang telah dikongsikan tadi oleh Da'i Izhar memang cukup padat lah. Kalau ikutkan pengalaman ataupun perkara-perkara yang nak dikongsikan oleh Da'i Izhar, saya percaya bagi 2 jam lagi pun memang tak habis ataupun sampai 2-3 hari 2 sesi pun memang tak akan habis lah, sebab memang itulah program-program yang selalu dibicarakan ataupun selalu dikongsi oleh Da'i Izhar dengan timnya, dengan mungkin dengan kliennya. Okey, jadi rumusan yang kita dapat tadi daripada Da'i tadi antara lain dia kata sebenarnya kita kena berbalik kepada hablum minallah lah, maksudnya kita balik kepada hubungan kita dengan Allah. Memang stres ni berlaku baik daripada pelajar, itu klien kita pada malam ini, juga di kalangan ibu bapa dan guru. Jadi semua pihak akan terasa akan orang kata macam letusan ataupun bahana daripada PDPR itu, sebab masing-masing berada di rumah. Saya lihat saya sendiri pun kalau macam kita bekerja. Dulu kita bekerja, contoh saya pergi mengajar. Kan? Kemudian anak-anak saya pergi sekolah dia. Jadi kita tak nampak di situ, kita nampak dia pergi sekolah okey dah, kan? Maksudnya bila kita di rumah, semua di rumah, kalau dah memang suruh rumah tu tak apalah, yang kata yang dulu bekerja, sekarang dia nampak sendiri di depan mata dia anak dia tidak mengikuti kelas online ni ataupun PDPR ni. Macam mana dia lihat sendiri dengan mata dia, dan dia telah tegur dengan sendiri, telah orang kata berbagai cara lah. Jadi masih lagi tidak berjaya untuk menangani masalah kehadiran untuk hadir dalam PDPR tu. Jadi kita nampak sendiri sekarang ni situasi bila berlaku PDPR. Jadi apabila dengan keadaan stres macam tu, tips yang telah diberi oleh Da'i Izhar tadi saya rasa cukup lah untuk kita insyaAllah lah ambil ianya sebagai satu perkara yang boleh kita ubah, cuba ubah. Maknanya kalau kata usaha kita tu penting, Da'i betul, usaha ya kita penting. Antara result dia tu bukan kerja kita lah, bukan kerja kita. Okey, jadi akhir kata apa yang kurang, yang cacat, yang celah itu daripada kelemahan saya, dan yang baik dan yang sempurna itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz Okey, kita insya-Allah kita akan berjumpa lain masa. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.